Seriously, nak tengok SmackDown minggu ni aku rasa macam berat. Aku tahu aku takkan shock, dan bila aku tengok pun aku tak shock tengok. Dan nak buat video ni pun aku rasa macam nak tak nak je, sebab aku tak boleh dah nak sampaikan apa yang genuine, apa yang aku rasa bila aku tengok SmackDown minggu ni kan. Sebab aku tengok tak shock, tapi untuk ramai orang shock. Sebab apa? Yang tengok tu shock sebab mungkin dia orang tak dapat spoiler. Aku dah dapat spoiler, dan spoiler tu mungkin dihantar daripada beberapa orang yang follow Azwan Shah Wrestling ni lah. So aku minta tolong sangat-sangat lepas ni, kalau korang nak share apa-apa yang berlaku dekat Raw, SmackDown ke NXT, is either tak payah share ataupun korang tunggulah sehari. Sebab aku kerja pagi, balik malam pukul 10 malam tu baru aku boleh tengok. Dan bila dah tahu spoiler, nak tengok pun rasa macam tak nak tengok. Nak buat video lagi lah rasa macam tak nak kan. Tapi mungkin sebab tak ramai yang tahu benda ni, aku bagi tahu awal-awal lah. Kalau news ke apa, tak apa, boleh bagi tahu on the spot. Dan kalau korang cakap kenapa kau pergi buka DM, okay guys, dekat DM tu ada beberapa orang yang nak minta aku reviewkan diorang punya produk ke apa, semua ikut DM IG. Dan bila DM tu penuh macam tu, aku ingatkan adalah superstar yang meninggal ke, sebab ramai sangat kan. So aku ingat aku terlepas ada wrestler yang dah meninggal ni. Jadi aku buka lah nak tengok kan. Sekali tengok pisang. So tolong, Raw, SmackDown, NXT ataupun apa-apa pay-per-view, aku memang tak nak spoiler. Serious way, bila tengok tu mencarut dalam hati. Aku minta maaf benda yang aku cakap tadi tu, bukan apa, sebab aku dah ada rasa macam dah tak shock sangat nak tengok wrestling ni bila selalu dapat macam tu. Dan nak buat video pun dah rasa macam malas dah. So dekat SmackDown minggu ni kita nampak Edge buat comeback yang kalau ikutkan aku dah nampak lah kan, macam aku cakap tadi. Tapi untuk orang yang tengok live ke apa ke, dia orang mungkin tak nampak benda tu. Aku rasa WWE dah did a very good job untuk nak make sure benda tu jadi satu rahsia yang kira macam surprise lah. Sebab kita semua dengar yang Edge akan muncul bila SmackDown dah ada penonton nanti kat keliling gelanggang kan, which is tengah bulan 7. Tapi tiba-tiba Edge muncul dekat dekat SmackDown yang semalam. Time tu aku cuba bayangkan, aku tak tahu pun lah pasal Edge buat comeback kan. Dan aku tengok lah promo yang Roman buat kan, dengan apa yang Paul Heyman cakap. Tak nampak pun macam nama-nama yang Paul Heyman sebut, nama-nama yang Roman dah kalahkan ni akan buat comeback kan. Aku ingat akan ada challenger baru macam Seth Rollins ke, ataupun Shinsuke Nakamura ke, ataupun nama-nama yang buat comeback yang memang tak lawan lagi dengan Roman. Dia dah sebut nama Edge, macam Edge pun dah takkan muncul dah. Tapi tak, bila Roman nak bercakap, keluar lagu Edge, reaksi muka Roman tu priceless. Reaksi muka Paul Heyman pun macam baik gila. Dan aku time tu baru nak excited, macam oh aku dah tahu dah. So aku rasa satu planning yang sangat baik dari WWE buat. Dekat Money in the Bank dah ada penonton nanti kan, kita boleh tengok Edge lawan dengan Roman Reigns. Kali ni one on one. Memang minta kaki lah kalau WWE pergi masukkan orang ketiga lagi kan. Okay guys, ada tak kat sini yang buat bisnes online rasa nak patah-patah jari sebab nak kena balas WhatsApp secara manual? WhatsApp banyak masuk, last dia orang tak beli pun, dan dia orang bagi blue tick je dekat korang. Korang nak tak software automatic yang tolong korang hantar ribu-ribu WhatsApp dengan hanya satu klik sahaja? Kalau korang nak, follow Instagram Danish Mukri. Danish Mukri akan ajar korang macam mana korang nak hantar WhatsApp dekat ribu-ribu customer dalam masa satu hari. Kalau korang berminat, tekan link dekat bio Instagram Danish Mukri. Link Instagram Danish Mukri ni aku dah letak dekat ruangan description kat bawah. So tunggu apa lagi? Follow Instagram Danish Mukri dan dapatkan software WhatsApp automatic sekarang. Okay, aku tahu ramai gila yang puji SmackDown kan, sebab SmackDown rasa macam best. Nak compare dengan Raw apa semua, mungkin lah sebab SmackDown dia 2 jam, Raw panjang. So pasal tu Raw jadi rasa macam ralat nak tengok kan. Dan aku tak deny story dekat SmackDown lebih menarik daripada Raw. Tapi aku sebenarnya tak berapa setuju yang story dekat SmackDown tu menarik sangat pun lah. Bagi aku, the only thing yang buat SmackDown tu nampak menarik, apa-apa yang melibatkan Roman Reigns. Story yang melibatkan Roman Reigns cantik, yang melibatkan The Usos cantik. So apa benda feud yang diorang buat, mesti rasa shock je nak tengok. Dan aku nampak WWE macam betul-betul fokus dekat benda tu je. Kenapa aku cakap macam tu? Tengoklah, Bayley dengan Seth Rollins lawan lagi dengan Cesaro dan juga Bianca Belair. Walaupun nampak macam habis match tu diorang macam nak stop, tapi
dah habis Hell in a Cell pun kita tengok lagi dia orang dua tu berentap. Patutnya dekat SmackDown kali ni teruslah buat rivalry ataupun feud baru. Kita tengok lagi Liv Morgan lawan dengan Carmella. Kita tengok lagi BE lawan dengan Apollo Crews. Start fresh langsung. Dan nasib baiklah bila Shinsuke Nakamura tu dah kena crown as a king, King Corbin tak datang attack dia ke apa. Dan kali ni aku rasa intrigue nak tengok apa yang Corbin akan bawa dekat dalam WWE. Jangan dapat news lepas ni dia dilepaskan, sudahlah kan. Dekat NXT kita nampak kumpulan baru, Diamond Mine. Tapi aku tak boleh nak kupas banyak sebab last NXT baru kita nampak dia pukul Kushida, Roderick Strong ni. Kira Roderick Strong buat comeback lah. Tapi aku tak prefer Roderick Strong sebab dia dah pernah join Undisputed Era. It's time for him to go solo lah kot. Tapi since dia dah join Diamond Mine ni, nampak dia pula yang macam the lead dalam kumpulan ni kan. Walaupun ada Malcolm Bivens sebagai manager. So tak apa, aku yakin pada NXT akan buat yang terbaik macam biasa diorang buat. Dan dekat Raw minggu ni 3 cerita utama. Dan cerita tu aku dah, bukan cerita lah, kira macam benda tu aku dah update dah pun dekat Instagram berita WWE 2.0, aku punya IG pasal wrestling. So dekat Raw minggu ni, Nikki Cross, aku tak tahulah apa yang diorang nak buat. Aku rasa the best character works Nikki Cross buat bila dia bawa watak gila time dalam Kumpulan Sanity dan bila dia go solo pun. Dan Hell in a Cell, bagi aku nilai Hell in a Cell tu dah jatuh bila dia orang buat dekat Raw minggu ni. Macam suka-suka je nak boleh buat Hell in a Cell ni apa semua kan. Dulu Hell in a Cell ni macam kemuncak segala feud. Macam satu benda yang nak settlekan satu benda yang serius tu dalam Hell in a Cell. Aku tak suka lah ada pay-per-view Hell in a Cell ni. Macam benda tu effect lah. Smackdown minggu lepas, yelah diorang nak letak Hell in a Cell dekat dalam satu tempat tu. Smackdown Hell in a Cell dengan Raw buat dekat tempat yang sama. Dah lalang barang tu ada, pakai je. Lepas tu Raw nak ada Hell in a Cell pun sebab Smackdown dapat, Fox dapat. Jadi USA Network jealous, diorang pun nak juga Hell in a Cell tu. Aku dah tak rasa Hell in a Cell tu macam the most destructive structure in sports entertainment, match paling bahaya. Sebab dulu Hell in a Cell ni, kalau kau buka WWE.com, diorang buat top 10 match paling bahaya dalam WWE kan. Hell in a Cell is always number 1. But now aku tak rasa pun ada benda bahaya sangat. Rasa macam ada Extreme Rules punya rules buat dekat dalam sangkar. Macam tu je lah lebih kurang. Dan last kali apa yang aku suka dekat Raw minggu ni, 3 orang yang dah qualify untuk Money in the Bank. Kita cerita pasal Money in the Bank lelaki lah, which is Ricochet, Riddle dan juga John Morrison. 3 orang ni yang tak pernah lagi jadi WWE World Champion ataupun Universal Champion kan. Ya, John Morrison pernah menang ECW Champion, tapi aku tak kira benda tu. 3-3 orang ni NXT Champion pun diorang tak pernah menang. Tapi US Champion, NXT North American Champion, Intercontinental Champion, diorang 3 ni pernah lah menang. So bagi aku it's a very good decision untuk bagi 3 orang ni menang. Adanya John Morrison dan adanya Ricochet kat sini, aku rasa sebab yelah dah pay-per-view yang ada penonton kat keliling gelanggang, mesti dia orang nak buat momen-momen yang buat fans tercengang. Dan kalau korang follow Instagram berita WWE, hari ni pagi tadi aku dah ada up news pasal ada cerita yang beritahu WWE sebenarnya dah plan banyak gila benda yang best tau. Tapi dia orang sekarang ni bagi kita benda yang tak best sebab dia orang simpan benda-benda best ni untuk bila dah ada penonton kat keliling gelanggang nanti, which is pay-per-view Money in the Bank lah. So mungkin disebabkan tu ada pemenang yang kita akan rasa deserving sebab dia tak pernah menang lagi jadi champion. Sebab bagi aku 3-3 nama yang dah qualify ni deserving. Dan next week kita akan dapat nama keempat daripada Raw, consider last chance punya match antara AJ Styles, Drew McIntyre dan juga Randy Orton. WWE dah berjaya buat aku rasa tak sabar gila nak tengok Money in the Bank untuk tahun ni. Untuk SmackDown kita baru ada BE, tapi kau tengok next week kita tengok lagi Sami Zayn dengan Kevin Owens untuk qualify kan. Macam berapa kali tu yang ni daripada dulu sampai sekarang, daripada NXT sampai sekarang kan. Kalau perlawanan sekualiti NXT tak apa, aku willing je nak tengok lagi. Tapi ni perlawanan pun macam standard main roster. So tak faham lah, SmackDown sebenarnya pun tak adalah bagus sangat selain benda yang melibatkan Roman lah. So apa ni lah, untuk SmackDown aku okay je, BE deserving. Dan juga Sami Zayn, Kevin Owens, aku okay je kalau dua-dua tu qualify. Okay, last kali ni yang ni ada juga beberapa orang yang DM tanya aku cover ke tak pasal benda ni kan. Tapi sebab dia tak makan ataupun tak effect nama superstar yang terlalu besar kan. Macam superstar top-top dekat Raw dan juga SmackDown, macam Braun Strowman hari tu, macam Samoa Joe. So bagi aku news ni agak tenggelam sikit lah. Tapi untuk yang dah tahu, yang tak tahu tu dengarlah. Yang sekarang ni WWE dah pun
melepaskan beberapa superstar lagi daripada kontrak dia orang, dan antara nama-nama tu aku yakin korang pernah dengar lah, sebab nama-nama ni kebanyakannya bukan main roster punya superstar, tapi korang mesti kenal dia juga sebab ada beberapa nama ni pernah duduk kat main roster lah. Antaranya Fandango, Tyler Breeze, kumpulan Everrise, Arya Daivari, Tony Nese, August Grey, Killian Dane yang dulu kumpulan Sanity, The Bollywood Boys yang dulu ikut Jinder Mahal, Marina Shafir, isteri kepada Roderick Strong, Kurt Stallion dan Arturo Ruas. Untuk kali ni bila aku tengok semua nama ni, aku kena tengok lah banyak nama kot, aku tak rasa koyak sangat lah, tapi ada beberapa nama yang aku macam tak berkenan bila WWE lepaskan. Contohnya macam kumpulan Breezango, walaupun dekat main roster macam tak apa-apa, tapi bila dekat NXT nampak diorang ni diguna pakai dengan lebih baik walaupun asyik kalah. Nampak diorang ni superstar yang berkualiti walaupun kalah. Daripada duduk kat main roster nampak macam bodoh, lepas tu tak berjaya tunjuk yang diorang tu berkualiti, kalah juga. Macam kecewa juga dengan kumpulan Everrise dilepaskan, sebab kalau korang tengok promo yang Everrise buat, nampak diorang ni sangat talented bila bagi mic dekat diorang. Memang diorang ni boleh bercakap, diorang ni boleh buat kita rasa terhibur hanya dengan promo diorang. Dan diorang punya skill atas gelanggang pun best juga. So aku ingat in the future Everrise ni boleh dipush jadi NXT punya tag team champion, tapi tak, dah dilepaskan. Even Kevin Owens pun sangat suka dengan kumpulan Everrise ni. Killian Dane nama yang aku kecewa juga, sebab aku suka gila tengok gandingan Killian Dane dengan Drake Maverick dekat NXT, dan aku rasa diorang pun patut jadi NXT tag team champion, tapi nampak diorang ni digunakan macam Breezango lebih pada NXT punya jobber. Walaupun Breezango pernah menang NXT Tag Team Champion tu, tapi sekarang ni kita dah tak boleh tengok dah Drake Maverick dengan Killian Dane menang NXT Tag Team Champion. Satu lagi nama yang aku macam kurang sikit, Kurt Stallion. Korang mungkin tak pernah dengar Kurt Stallion sebab dia banyak dekat 205 Live, dan kalau korang tanya aku kenapa aku macam tak berkenan kan WWE lepaskan dia, sebab 205 Live je pun siapa je tengok, aku tengok. Dan seriously, kalau kau tanya aku lah, setiap minggu tu match mana je yang berjaya masuk aku punya top 3, kebanyakan match yang berjaya masuk aku punya top 3 ataupun top 5 ni untuk satu minggu tu adalah match daripada NXT, NXT UK dan juga 205 Live. Raw dengan SmackDown untuk nak masuk dalam top 3 tu, even pay-per-view pun susah. Aku tengok 205 Live dan aku tahu Kurt Stallion ni memang berpotensi besar. Dia banyak hasilkan perlawanan yang aku rasa aku enjoy gila tengok walaupun dekat 205 Live. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Make sure kalau korang sampai dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni tak tekan lagi butang subscribe, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share bala butang subscribe. Jangan hantar spoiler Raw, SmackDown, NXT, pay-per-view, AEW semua dekat aku punya DM. Nak hantar news, nak hantar troll, nak troll aku semua tak apa. Janji bukan spoiler lah, mother father. Tengok dua video ni.